لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Jadi tuan-tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah alhamdulillah kita dah bertemu dalam majlis ilmu majlis ilmu iaitulah kumpulan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran kumpulan ke nombor berapa dah saya tak ingat. Yang pastinya juzuk yang ke-17 hingga 18. Geng haji. Geng haji dia Astro Oasis kan. Okey, baik. Jadi saya difahamkan dah selesai juzuk 17 hingga 18. Laju tu ingat baru nak buat briefing petang ni. Ataupun kita boleh terus baca petang ni. Tengok dah siap dah. Jadi tak apalah. Dah siap. Kalau ni saya pun ada satu lagi kumpulan minggu depan pula. Juzuk yang ke depan lagi. Juzuk berapa saya tak ingat, 20 lebih kot. Dengan bersama bendahari dan fasiliti. InsyaAllah lepas ni tumpu dia orang pula lah. Jadi tujuannya untuk buat ni sekadar briefing apa yang tuan-tuan dan perempuan baca pada juzuk 17 dan 18. Sedikit tadabbur lah. Tadabbur kita bedah juzuk. Jadi sikit-sikit tuan-tuan. Saya pun tak hafal Quran surah ni. Juzuk ni saya pun tak hafal, jadi saya pun tak nak tahu sangat lah apa nama bacaan-bacaan, tapi insyaAllah dengan kita study sikit, kita buat sikit research tengok apa yang ada dalam Quran ni. Juzuk ke-17 dan 18. Saya share sikit screen. Entah ya. Okay tuan-tuan, sebelum tu dah baca tadi semua kan. Jadi kita boleh buat quiz kot. Quiz. Dah baca kan. Okay tuan-tuan, juzuk ke-17 ada surah apa? Tak cik tengok Quran lah. Apa tengok Quran berdosa. Tak berdosa lah, tak cik lah. Tadi dah baca kan. Kita buat teka-teki test. Dalam juzuk 17 ada berapa surah? Tadi dah baca. Komen. Ada 2. Okay, surah apa? Al-Anbiya lagi tu. Surah Al-Hajj. Ya. Puan Su laju sangat tu. Surah Furqan tak masuk tu. Juzuk 18. Kau dah masuk sikit. Tak silap Al-Furqan masuk dalam juzuk 18. Kalau ni juzuk 18 ada berapa surah? Juzuk 18 ada 3. Okey, apa dia? Ada surah apa? Tadi Al-Furqan tu dah 1, lagi 2 lagi. Jadi baca tadi lah. Qad aflahal mu'minun. Tu surah apa tu? Surah An-Nur. Lagi 1, Mu'minun. Okey, betul. Ada 3 surah daripada juzuk 18, iaitulah surah Al-Mu'minun, surah An-Nur dan juga surah Al-Furqan. Okey tuan-tuan, kita kembali pada juzuk 18 tadi. Sekejap saya share screen. Okey dah tu, ingat lah tu. Kalau tak ingat maksud pun kita ingat dia dalam juzuk tu ada berapa surah. Jadi nama surah tu melambangkan apa isi kandungannya. Contohnya surah apa tadi? Al-Anbiya. Jadi surah Al-Anbiya tadi daripada juzuk 17 tadi apa maksud dia? Kisah tentang Nabi-Nabi. Al-Anbiya tu perkataan jamak. Ataupun kata apa jamak ni, perkataan himpunan kalau bahasa Melayu boleh jamak ni. Perkataan kata-kata ganda ke? Kata ganda. Kata ganda bagi perkataan Nabi. Nabi, kalau Nabi-Nabi dalam bahasa Arab kita panggil Al-Anbiya. Al-Anbiya ni iaitulah pasal Nabi-Nabi lah, surah tentang kisah Nabi-Nabi. Jadi yang kedua tadi surah Al-Hajj. Al-Hajj juzuk 17 ada juga dalam surah Al-Hajj. Okey, Al-Hajj, nama surah tu pun kita dah tahu dah apa isi kandungannya. Iaitulah tentang haji lah. Tentang bagaimana daripada awal terjadinya haji dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita tengok sikit lah tentang tu. Jadi kalau tak ingat dalam juzuk tu apa kandungannya, kita tengok je surah tu tajuk apa. Tengok Al-Anbiya. Al-Anbiya ni kisah Nabi-Nabi. Kalau kita dah pernah baca, mungkin kita pernah
pernah dengar, pernah sebut apa yang ada dalam surah Al-Anbiya tu. Kisah Nabi apa yang ada. Kemudian Al-Hajj, cinta pasal haji. Kita tahulah. Kalau juzuk ke-18 tu ada 3 surah. Surah pertama surah Mukminun. Surah Mukminun tu apa dia? Mukmin tu mukmin lah, orang-orang yang beriman. Kisah tentang orang-orang beriman. Kita dah tahu dah apa isi kandungan dia. Kemudian surah An-Nur, surah tentang cahaya. Cahaya apa? Nanti kena tengoklah apa tafsir dia. Kemudian last sekali surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ni surah Furqan tu maksud dia apa dia? Furqan tu maksud dia perbezaan. Perbezaan Furqan. Apa nak cerita Furqan tu? Nanti kita tengok. Apa maksud Furqan tu. Okey, tuan-tuan. Jadi kita kembali balik pada juzuk ke-17 tadi, iaitu pada surah Al-Anbiya dan surah Al-Hajj. Saya share sikit skrin. Cannot share. Siapa? Sekejap. Okey. Okey, boleh nampak lah. Nampak tak? Tak nampak komen. Okey, nampak. Sebab saya share screen terus, bukan share file. Okey, tak apa, boleh tu. Jadi tak nampak komen lah. Okey, tak apa. Okey, tuan-tuan, sinopsis juzuk ke-17. Jadi baca 2 surah kan, surah daripada surah Al-Anbiya dan juga surah Al-Hajj. Jadi surah Al-Anbiya ni dia ada berapa ayat? Ada 112 ayat. Ada 112 ayat. Sebab apa dinamakan Al-Anbiya? Sebabnya daripada perkataan Nabi-Nabi. Kerana paling banyak menghimpunkan kisah para Nabi. Jadi tuan, perasan tak tadi ada sebut perkataan, ada tak perkataan Nabi-Nabi? Cuba teka, ada berapa kisah Nabi dalam surah Al-Anbiya ni? Saya teka. Saya teka. Tengok komen kena tutup Ustaz. Ada berapa kisah Nabi dalam surah Al-Anbiya? Tadi just baca ke baca tafsir kali? Baca saja kan? Mesti baca saja je kan? Ada perasan tak kot lah ada sebut kataan familiar ke dalam surah Al-Anbiya tadi? Tak apa. Try boleh juga buka Quran. Buka Quran tengok sikit. Ada tak sebut tentang kisah Nabi ke apa ke? Apalah saya buka sini je lah. Surah Al-Anbiya. Juzuk ke-17. Okey. Start dari sini kan. Iqtaraba linnas ni ada tak kataan nama Nabi ke? Ni. Kama ursila awwalun. Dia ni. Nabi ni. Kemudian okey. Saya tak hafal tuan. Kalau hafal senang sikit nak detect. Ni wa ma arsalna min qablika mir rasul. Telah kami utuskan pada kaum sebelum ini daripada rasul-rasul. Ya, ada sebut kan. Apa dia lagi? Tak tahu sangat. Kalau ada qala Isa ke qala Musa lah, ada tak? Okey, tak apa. Saya ada detect tadi ada satu zikir yang boleh kita amal daripada surah Al-Anbiya ni. Nanti kita share. Okey, tuan-tuan tak apa, kita balik kepada ni ya. Sebenarnya dalam surah Al-Anbiya ni dikisahkan ada 16 kisah-kisah Nabi dalam ni. Mungkin dia tak sebut secara dalam ayat Quran, tetapi tafsir dia ada cerita pasal ni cerita pasal Nabi apa. Okey, ada selain itu apa intipati dia? Menjawab satu persatu tuduhan kaum Quraisy terhadap tauhid dan hari akhirat. Ni pasal kaum Quraisy ni Nabi apa? Kalau kaum Quraisy ni Nabi apa? Saya teka. Menjawab satu persatu tuduhan kaum Quraisy. Nabi ada sebut Okey. Nabi Muhammad. Nabi Ayub pada. Okey, baik. Jadi menjawab satu persatu ni kisah Nabi apa? Kalau kaum Quraisy ni Nabi apa? Nabi terteka. Kaum Quraisy. Kaum Quraisy ni sebenarnya daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada, Nabi Muhammad ada. Nabi Muhammad ni keturunan kaum Quraisy lah. Ni kisah tentang Nabi Muhammad lah. Nabi Ibrahim pun ada. Okay, di penghujung surah disebutkan bahawa kedatangan para Nabi merupakan rahmat buat manusia. Adalah dalam tafsir tu.
Dan surah ini juga daripada ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah ni apa dia? Ayat Makkiyah ni maknanya surah Al-Anbiya ni diturunkan pada di Mekah. Dia ada dua. Surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Surah Makkiyah ni, surah ni diturunkan di Mekah. Surah Madaniyah diturunkan di Madinah. Dua tu beza. Jadi surah Al-Anbiya ni diturunkan di Mekah. Okey. Baik. Dan diturunkan pada fasa ketiga. Jadi surah Makkiyah ni ada banyak fasa. Jadi surah Al-Anbiya ni diturunkan pada fasa ketiga. Ini sekadar untuk maklum je lah. Okey. Ayat pedoman ayat 35. Ada ayat pedoman dia. Ayat 35 apa dia? Betul tak surah ni? Surah Al-Anbiya. Ayat 35. Okey, betul. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Okey, ada dalam ayat Al-Anbiya ni, surah Al-Anbiya ni, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wa khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Okey, dalam surah Al-Anbiya ni ada satu ayat familiar lah. Iaitulah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas ataupun setiap yang bernyawa itu akan merasai mati. Tak kira lah, bukan manusia saja. Yang merasai mati. Apa lagi benda hidup, setiap yang bernyawa tu akan merasai mati. Apa dia lagi? Haiwan pun bernyawa juga akan merasai mati. Apa dia lagi? Tumbuh-tumbuhan pun bernyawa, kuman-kuman pun bernyawa, semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hatta malaikat pun akan mati. Nanti kan malaikat malaikat last kali malaikat mati Israfil kan, akan tiup sangkakala. Semua mati. Tak kira, semua yang bernyawa akan mati. Masuk diri dia pun nanti Allah cabut nyawa dia. Jadi setiap yang bernyawa tu akan merasai mati. Jadi kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cabaran. Jadi dah hidup kita ni, Allah uji kita dengan kesusahan dan kesenangan. Tu ujian tu. Susah pun ujian, senang pun ujian. Macam mana senang pun ujian? Kita tengoklah, kalau senang kita akan ingat Allah tak masa kita senang. Susah memang kita ingat Allah lah. Susah apa dia, kita ditimpa sakit ke dan sebagainya. Tentu memang automatik kita akan ingat Allah. Kalau senang pun, senang ni payah sikit lah. Senang ni payah sikit. Senang macam mana? Senang, contohlah senang duit banyak ke, kita senang. Sebab itulah dalam Allah kata dalam Al-Quran, dalam neraka nanti banyak orang-orang yang kaya. Sebab orang kaya, bila dia kaya ni, dia senang dia lupa diri. Dia tak ingat ke Allah. Jadi sebab itulah kita kena set dalam minda kita senang ke susah tu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada kamilah kamu akan kembali. Jangan kita ingat kita senang di dunia ni selama-lamanya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit ayat pedoman lah daripada surah Al-Anbiya. Okey, lagi satu ayat ataupun kita boleh amalkan zikir daripada surah Al-Anbiya ni. Kita boleh tengok, itulah doa Nabi Yunus. Ada tadi kan, doa Nabi Yunus. Iaitulah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa boleh tahu ayat ke berapa? Saya tak ingat tadi. Ayat ke berapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang itu adalah doa Nabi Yunus. Ayat berapa? Boleh tahu tak? Ayat ke berapa? Sini dia tak tulis pula. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada siapa tahu? Ada tak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada tadi, saya nampak tadi. Mana? Itu adalah doa Nabi Yunus. Boleh check balik Quran. Ni. Ayat ke 87. 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni adalah doa Nabi Yunus ketika dalam perut ikan Nun. Ketika ditimpa musibah. Nabi Yunus baca doa ni lah. Jadi sabda Rasulullah, sesungguhnya tidak ada seorang Muslim yang berdoa dengan Nabi Yunus untuk apa saja hajatnya, melainkan Allah dimakbulkan oleh Allah.
melainkan akan dimakbulkan Allah. Jadi siapa yang ada hajat, ada nak minta sesuatu ke, contoh nak minta, contohlah anak tengah exam kan, periksa, bacalah kata nak bagi anak dulu dengan cemerlang, bacalah doa ni. Contoh apa sajalah yang kita hajatkan. Hajat tak kira lah hajat di dunia ataupun di akhirat. Kita baca zikir ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minar zalimin. Ni Rasulullah Nabi sendiri yang kata ni. Siapa yang nak makbulkan doa dia, bacalah ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insya-Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni melainkan akan dimakbulkan Allah. Mana kata ni Nabi sendiri yang kata macam ni. Takkan kita nak nafi kan? InsyaAllah begitu ajaibnya zikir ni. Boleh kita amalkan. Okey, itu yang kedua lah daripada intipati daripada surah Al-Anbiya. Sebenarnya dah banyak lah ni surah Al-Anbiya. Okey tuan-tuan, itu surah Al-Anbiya. Kita beralih pada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ni banyak tentang sejarah tuan-tuan. Banyak tentang sejarah. Nama surah ini disebut dalam ayat 27 perintah kepada Nabi Ibrahim. Itulah menyebabkan baginda berjuang 20 tahun untuk membersihkan Baitullah. Jadi kisah nak buat haji ni banyak, sangat panjang. Tentang macam mana haji itu terjadi dan sebagainya. Daripada kisah Nabi Ibrahim lagi. Sebelum sampai Nabi Muhammad tu, daripada zaman Nabi Ibrahim lagi, benda ni dah ada. Pembentukan Kaabah tu bagaimana. Sebenarnya Kaabah tu dibentuk daripada zaman Nabi Adam lagi. Zaman Nabi Adam lagi. Ada riwayat kata ada zaman Nabi Adam lagi dah ada dah. Bentuk Kaabah tu. Tapi wallahualam macam mana kita tak tahu. Tapi kemudian kemudian pergi ke zaman Nabi Ibrahim buat satu batu lah. Ada bentuk-bentuk dia. Ada bentuk-bentuk dia. Kemudian sampailah ke zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian disyariatkan untuk menunaikan haji. Memahami ataupun intipati lagi, memahami kepentingan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Jadi kita tuan-tuan kena ni lah, kena ada usaha lah untuk, walaupun untuk berkemampuan dalam rukun Islam tu, kita ada usaha tak ada usaha tu tak jadi kat tuan-tuan. Kena ada usaha. Usaha untuk melunaskan ataupun menunaikan rukun Islam yang kelima. Kata, mana tahu kalau kita fikir kan, kata Allah, aku tak ada duit lagi, tak payahlah kot. Tak apalah, aku bukan tergolong dengan kurungan untuk berkemampuan. Tak boleh tuan-tuan, kena simpan lah. Kena ada usaha menyimpan lah. Kena ada usaha menyimpan. Sebulan gaji kita tu ambil lah RM100 ke RM50 ke kan, kalau payah sangat kan, untuk simpan untuk pergi ke haji. Jadi daftar haji dulu. Tu yang penting. Daftar haji, jangan tak daftar. Sekejap, saya tak nampak komen. InsyaAllah. Okey, kemudian mengandungi tarbiyah musim haji. Ada juga tarbiyah musim haji. Itulah pengajaran daripada musim haji. Ada terkandung dalam surah Al-Hajj. Kemudian cerita sejarah lah, kaum musyrikin Quraisy akan diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kaum musyrikin ni orang-orang yang musyrik lah, orang-orang kafir Quraisy yang mana menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Mereka ni sangat bertentang lah dengan Nabi Muhammad. Jadi diceritakan dalam surah Al-Hajj ni. Kemudian ada juga perintah jihad dan mempertahankan agama dari serangan musyrikin. Jadi itulah banyak cerita sejarah dalam surah Al-Hajj ni. Kalau nak tengok, kena tengok baca tafsir lah. Baca tafsir. Kemudian surah Al-Hajj tadi ada 78 ayat. Kemudian surah yang unik ini kerana satu-satunya surah yang turun dalam berbagai-bagai waktu dan keadaan di Madinah dan di Mekah, ketika damai dan ketika perang, malam hari dan siang hari, dan di dalamnya ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ni macam mana? Ayat mutasyabihat ni macam mana? Dalam surah Al-Hajj ni dia ada ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat ni macam mana? Ayat muhkamat ni itulah ayat yang jelas kita faham. Contoh saya tak ambil lah dalam surah Al-Hajj ni. Contohlah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ataupun difardukan ke atas kamu puasa. Faham tak? Kita faham tak ayat tu? Faham kan? Senang nak faham. Itu ayat muhkamat. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Tu ayat muhkamat. Contohlah ayat muhkamat. Bukan saya ambil surah Al-Hajj. Contoh ayat muhkamat. Apa lagi? Ya ayyuhallazi bagi. Contoh ayat-ayat suruhan lah. Ayat muhkamat ni kan banyak yang berbentuk ayat suruhan.
Ya ayyuhallazi hurima alaikumul khamru wal maisir, diharamkan kepada kamu arak dan berjudi. Tu kita faham, jelas. Tu ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat ni macam mana? Ayat mutasyabihat ni pula, iaitulah lawan pada ayat muhkamat ni. Ayat yang samar-samar, yang payah kita faham. Memerlukan tafsir yang detail. Jadi ayat mutasyabihat ni contohnya macam mana? Saya tak ambil juga dalam surah Al-Hajj ni. Contohnya Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ar-Rahman, apa dia nama Allah kan? Allah tu berada dalam arasy Allah, berada di atas arasy Allah. Kita payah nak faham kan benda tu kan? Faham tak? Payah nak faham kan? Allah berada di atas arasy. Macam mana tu? Atas tu macam mana? Adakah tu ni member akidah ni. Ayat mutasyabihat ni banyak dengan ayat-ayat yang akidah. Kita payah nak faham. Jadi kena berhati-hati lah. Jangan kita faham buta-buta terus macam tu. Allah berada di atas. Kalau berada di atas ni, ada yang kata Allah ni tak bertempat, macam mana pula kata Allah di atas. Tu memerlukan tafsir yang banyak. Tafsir yang detail lagi. Oleh orang-orang yang pakar lah. Orang yang pakar. Jadi berhati-hati dengan memahami ayat-ayat mutasyabihat. Jangan kita faham terus macam tu. Jangan. Dia kena memerlukan sangat pendetailan dengan ayat-ayat mutasyabihat ni. Jadi ayat mutasyabihat ni perlu berhati-hatilah dengan menafsirnya. Contoh kita baca tafsir Al-Quran kan, kita jumpa ayat yang kurang faham ataupun kita faham kod lain. Betul ke tak ni? Jadi sama-sama kita rasa ragu-ragu. Macam tu contohnya ayat muhkamat kita tak ragu-ragu dah sebab macam tu kita faham. Dipadukan pada orang Islam ni, orang beriman ni puasa. Kita faham kan? Ayat mutasyabihat ni kena hati-hati. Macam Allah berada di atas arasy. Macam mana ni? Tu kita jangan fikir lebih-lebih. Stop sekat tu. Kita jumpa kepada golongan yang pakar, ataupun orang yang mufassirin, orang yang tafsir Al-Quran, kita tanya ataupun kita belajar. Kebanyakan ayat mutasyabihat ni macam saya kata tadi adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Akidah, contoh kursi ke, ayat kursi ke semua. Kalau tak faham terjemahan dia, kita boleh tanya. Jangan kita faham macam tu saja. Ayat mutasyabihat. Jadi apa hikmah dia Allah buat ayat mutasyabihat ni? Supaya kita ni rajinlah sikit nak cari kan. Nak cari, nak mentelaah, nak buat kajian. Sebenarnya banyak lagi kajian-kajian kita tak buat tentang Al-Quran ni. Ayat mutasyabihat banyak lagi dalam Al-Quran. Boleh kalau siapa yang bukan daripada pengajian Islam pun, contohnya nak buat tesis ke, boleh kaji tentang ayat-ayat mutasyabihat. Banyak lagi tentang akidah ni. Jadi bila kita dah faham ayat mutasyabihat tu, insya-Allah lah bertambahlah iman kita, insya-Allah. Macam itulah harapnya. Yang tak faham ni, yang dia faham kod lain tu, kadang golongan yang tak faham ni dia faham macam tu, jenuh. Terpesong akidah tu. Pesong akidah, murtad lah kita. Na'udzubillah min zalik. Habis. Tu bahaya ayat mutasyabihat. Kena faham tu betul. Okey, itu daripada habis surah Al-Hajj. Ni yang tadi surah Al-Anbiya tadi kan. Ini disebut tadi, saya sebut tadi. Surah Al-Anbiya berakhir dengan gambaran kiamat dan dekatnya janji Tuhan itu untuk berlaku. Maka surah Al-Hajj bermula dengan melengkapkan gambaran kiamat. Okey. Surah Al-Anbiya ni, dia berakhir dengan gambaran kiamat dan dekatnya janji Tuhan itu untuk berlaku. Maka kesinambungannya surah Al-Hajj ni bermula dengan melengkapkan gambaran kiamat tu. Jadi surah Al-Anbiya ni dia last kali dia cerita pasal gambaran kiamat lah. Kemudian masuknya surah Al-Hajj, dia melengkapkan gambaran kiamat tu macam mana. Dia cerita detail. Tu kita boleh tengok tafsir lah. Dia cerita pasal kisah-kisah ni lah. Okey, kemudian surah Al-Anbiya mengenai umat terdahulu. Cerita pasal kisah-kisah Nabi lah. Surah Al-Hajj mengenai umat yang sekarang. Contohnya ni lah, haji lah. Haji lah ni ada lagi kan. Sekarang ni ada lagi haji. Bukan setakat dulu je. Jadi surah Al-Anbiya ni kisah pasal Nabi-Nabi dulu lah. Sekarang tak ada orang Nabi-Nabi. Jadi kisah pasal umat terdahulu. Dalam surah Al-Hajj mengenai umat yang sekarang. Jadi macam ayat-ayat daripada surah Al-Hajj ni digunakan relevan lah, kata relevan. Sebab tu Al-Quran ni sangat relevan walaupun dah berzaman Nabi kita tinggal kita 1400 tahun yang lalu. Tapi sangat relevan sehingga digunakan zaman sekarang ni. Kalau kita kaji surah Al-Hajj ni lah. Kita tak kaji detail lah, tapi insyaAllah kalau ada waktu tu lah kita kaji dengan detail lah. Surah Al-Hajj ni sangat relevan untuk umat zaman sekarang ni. Dia kata tuan baca dan tengok tafsir, bolehlah jumpa ayat yang relevan lah dengan zaman sekarang ni. Contoh apa kisah-kisah daripada Al-Quran yang relevan pada zaman sekarang ni. Tak pun apa hukum-hukum yang relevan. Hukum pagi tu Taurat, semua relevan lagi pada zaman sekarang.
tutup aurat dan sebagainya, puasa, semua kita buat lagi. Macam itulah daripada surah Al-Hajj ni. Okey, habis tentang juzuk 17. Boleh faham tak? InsyaAllah boleh faham. Tak faham boleh tanya. Tapi yang mana sekadar yang saya mampu ialah jawab. InsyaAllah. Sebab saya punya kepakaran ni bukanlah bilang Quran sangat. Saya belajar tentang, kalau dulu saya mengajar tentang syariah, fiqh, hukum hakam, usul fiqh dan sebagainya. Jadi bab Al-Quran ni, bab tafsir ni bukan kepakaran saya lah. Jadi tuan jangan ingat ustaz ni dia tahu semua. Dia ada bidang-bidang dia juga. Dia ada bidang, contoh bidang apa? Akidah. Okey, orang akidah. Okey, dia bab akidah, dia boleh pakar tentang akidah. Ada yang pakar tentang fiqh. Fiqh, ada pakar tentang apa lagi? Adab dan sebagainya, ilmu adab, ilmu akhlak dan sebagainya. Itu dia dah bagi. Jadi apa, bukan semualah. Kalau ustaz-ustaz ni kalau ada pakar dia macam tu. Tapi insya-Allah lah dia kena menyeluruh jugalah, ya. Tapi yang detailnya ada bahagian-bahagian dia. Tuan tahu lebih tahu insya-Allah lah. Yang mana kita share tu kita share lah, yang mana kita ni. Yang basic-basic boleh lah insya-Allah, yang basic. Okay, tuan, juzuk ke-18 pula. Juzuk 18 pula. Iaitulah daripada ada 3 surah, surah Al-Mu'minun, surah An-Nur, juga surah Al-Furqan. Jadi macam kita cerita tadi, surah Al-Mu'minun, iaitulah dinamakan Al-Mu'minun, mu'minun kerana di dalamnya dinamakan sifat-sifat orang yang beriman dan ganjaran menanti mereka apabila beramal dengan sifat tersebut. Jadi saya surah Al-Mu'minun ni saya suka pada permulaan surah dia. Sebab senang nak hafal. Dan juga senang kita nak faham surah Al-Mu'minun ni, juzuk 18. Contohnya daripada awal ni kan. Bolehlah seorang nak kita hafal kan. Surah Al-Mu'minun ni. Tak panjang sampai sini ya. Ayat 9 pun okey dah. Kita tengok sikit maksud dia. Maksud dia. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah bagi orang-orang beriman. Alladhi, siapa orang beriman tu? Dia terang ni. Allah kata qad aflahal mu'minun, berjayalah bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman tu? Diterang pada ayat kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka itulah yang di mana orang-orang yang khusyuk dalam solat. Ni kunci penting ni Allah beritahu ni. Siapa orang beriman? Orang tu ialah orang yang khusyuk dalam solat. Kita ni khusyuk dalam solat, tuan. Adakah solat kita khusyuk? Adakah time solat fikiran kita khusyuk kepada Allah, ataupun kita fikiran kita entah ke mana, nak buka puasa apa lagi lah, kita fikir nak masak apa lah. Adakah macam tu? Ataupun adakah kita betul-betul khusyuk kepada Allah? Kalau kita betul-betul khusyuk, maka kita tergolong dalam Allah kata qad aflahal mu'minun ni, orang-orang yang beriman. Jadi kita kena pahlusi elok lah. Adakah kita termasuk dalam golongan orang yang berjaya khusyuk dalam solat? Sebab tu saya rajin pesan kepada student-student, kalau nak sembahyang tu, bagi faham maksud. Bagi faham maksud. Sebab apa faham maksud? Sebabnya bila kita faham maksud dalam Quran, dalam solat ni, kita boleh khusyuk. Contoh bacaan apa? Ambil Fatihah cukup lah, tuan. Ambil Fatihah, kita faham apa maksud Fatihah dalam Quran kan. Jadi insya-Allah kita boleh khusyuk. Boleh khusyuk. Contoh bacaan apa lagi? Bacaan rukuk. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi kan. Maha suci Allah yang membesarkan. Kalau kita faham, tuan, kita insya-Allah kita boleh khusyuk. Itulah kunci pada nak khusyuk. Kita duk kata nak khusyuk. Macam mana kita nak khusyuk ni? Dengan kita khusyuk tu, dengan kita fahamlah maksud dalam bacaan solat tu. Setiap perbuatan takbir, Allahu Akbar, kita sebut apa tu? Allahu Akbar. Kita sebut ni lah, kita membesarkan Allah. Kita sedang solat ni, sedang menghadap Allah. Jadi setiap perkataan tu kita memuji Allah. Itu yang membuat kita khusyuk. Bila kita faham hakikat solat tu, maksud-maksud dalam solat tu. Itu pentingnya bacaan, kita faham maksud bacaan dalam solat. Jadi bila kita faham maksud bacaan solat, kita automatik bolehlah jadi khusyuk.
Bila boleh dari khusyuk ni, automatik kita jadi orang-orang yang beriman. Seperti Allah yang kata ni lah, qad aflahal mu'minun. Allah dah beritahu kan. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Siapa dia orang yang kedua Allah kata, orang beriman tu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Maksud dia apa dia? Dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan ataupun perkataan yang tidak berguna, percakapan yang sia-sia. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita kena jaga lidah kita. Itulah memelihara lidah lah, cerita senang dia. Siapa yang pelihara lidah dia, jaga percakapan daripada melakukan perkara-perkara ataupun perbuatan yang lara, maka dia adalah termasuk dalam golongan-golongan orang yang beriman. Ni Allah dah kita lah. Golongan kedua siapa dia? Orang yang menjaga percakapan dia. Bukan sekadar percakapan menggunakan lisan, tapi hatta kita duk mengomen di media sosial pun dia sebut percakapan tu, perbuatan tu. Komen kita menimbulkan rasa tak berhati orang lain ke, rasa diri terancam, orang lain terancam ke, apa orang kata apa sekarang apa nama komen yang ni lah menyakitkan hati, tu pun tak menjaga lisan juga, tak termasuk daripada golongan orang yang beriman. Jadi setiap perbuatan kita tu, percakapan tu kita kena jaga. Kita kena jaga. Kita buat perbuatan kita, percakapan kita dengan apa? Dengan banyakkan bertasbih di bulan Ramadan ni, sampai tambahlah bertasbih, apalagi bertahmid, bertahlil, lagi berselawat, memberi nasihat. Tu orang-orang yang menjaga lidah dia. Menjaga lidah. Dia jaga lidah daripada apa lagi? Mengumpat, bercakap yang sia-sia, apa lagi, mengadu domba dan sebagainya lah, yang buruk-buruk tu. Dia jaga lidah dia. Dia jaga dia punya percakapan atau perbuatan dia. Barulah dia tergolong daripada golongan-golongan al-mu'minun, orang yang beriman. Kemudian siapa lagi orang yang beriman? Okey. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Golongan yang ketiga siapa? Iaitulah orang-orang yang menunaikan zakat. Yang mana ni bulan puasa ni, zakat fitrah wajib, siapa tak bayar lagi? Cik Fairuz bayar ni. Mana lelaki ni bayar lagi zakat? Aduh. Zakat bayar lagi? Suami bayar, alhamdulillah. Dah terlepas. Tahun ni bila nak bayar ni? Nak tunggu ni lah. Nak tunggu waktu afdal lah. Waktu afdal bila nak bayar zakat? Siapa tahu? Waktu afdal nak bayar zakat bila? Sebelum solat. Solat apa? Ya, betul. Sebelum solat hari raya. Tu waktu afdal. Tapi bahaya tuan-tuan. Time waktu solat sebelum solat raya takut tak jumpa amil. Jenuh kita. Tak jumpa amil naya tuan-tuan. Kenapa kita perlu bayar yang afdal tu sebelum solat solat raya? Kan kalau kita tengok cara tu, kita nak bagi awal kan untuk agihkan pada orang ramai, orang susah. Dia sebenarnya kalau agihan dia pun ni kalau buat waktu ni lah, waktu selepas raya. Macam saya amil, saya sendiri kena serah duit. Lepas raya baru serah duit. Duit yang saya dapat tu kan tu bagi masa raya tu. Ya, lepas raya baru dia orang agih. Maksudnya waktu bulan Ramadan ni dia orang guna hak yang zakat-zakat tahun lepas ataupun zakat-zakat yang sebelum ni. Dia tak guna yang waktu ni. Bukan zakat waktu bulan Ramadan ni. Dia guna yang lepas-lepas. Jadi itulah waktu afdal tu saya tak pasti kat macam mana. Memang dia hukum dia macam tu. Saya pun tak pasti. Nanti kita tengoklah. Study balik. Pasal apa waktu afdal tu sebelum raya. Sebelum solat dia waktu afdal ni, iaitulah lepas, tak silap saya, lepas berbuka puasa hari terakhir tu sehingga sebelum solat hari raya. Tu waktu afdal untuk bayar zakat. Tapi waktu harus, waktu sekarang ni, waktu start daripada malam kita tarawih tu, malam pertama tarawih tu sehinggalah malam terakhir tarawih. Tu waktu harus lah. Jadi nak berjaga-jaga bayarlah waktu yang sekarang ni, relax sikit. Amil pun kita ada kan. Saya lah amil. Amil ada depan mata kita. Kemudian boleh bayar online. Online pun boleh bayar zakat. Sekarang ni senang. Online pun boleh bayar. Jadi kalau siapa nak dapat pahala lebih tu boleh lah. Tapi kalau online pun risau juga kalau malam raya tu. Kotlah time tu lah orang nak kerja waktu afdal. Tapi tengok jam pula WhatsApp. Jenuh pula.
Bahaya juga tuan. Tapi InsyaAllah lah, saya ada kat sini ya, Malang Raya. Promote tu. Siapa nak bayar saya boleh ya. Promote sikit lah. InsyaAllah. Okey, tu golongan yang apa tadi? 1, 2, 3. Okey, itu golongan yang 3. Okey, golongan yang terakhir. Akhir lah. Ada lagi, ada banyak lagi. Okey, golongan yang seterusnya keempat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Iaitulah golongan dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Menjaga maruah lah. Maluan ni maruah lah. Menjaga maruah dia. Kemudian yang kelima tu diterangkanlah illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Maksudnya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kecuali untuk inilah untuk suami isteri lah, ataupun hamba-hamba dah ni tak ada hamba dah. Okey, kemudian golongan seterusnya siapa dia lagi? Golongan yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, golongan kelima siapa dia? Ayat yang ke-7 ni bukan dia kot. Saya tengok. Okey. Seterusnya golongan yang kelima iaitulah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Ini juga termasuk dalam golongan orang-orang beriman. Allah kata walladzina hum li amanatihim, orang-orang yang menjaga amanah, wa ahdihim ra'un, dan juga menjaga janjinya. Jaga amanah dan janji. Ni kita sekarang ni tengah kerja ni amanah lah tuan. Amanah lah, amanah kerja. Jadi janganlah time kerja kita culas. Kata diri sendiri kat tuan. Amanah ni kerja ni. Amanah. Janganlah sambil kerja tu kita mencuri tulang dan sebagainya. Tu amanah tu Allah bagi. Apa lagi amanah tuan? Nak jadi orang beriman ni, apa dah amanah lagi? Amanah terhadap diri sendiri sebagai ibu bapa, sebagai masyarakat. Tu amanah, banyak amanah. Amanah diri sendiri apa tuan? Amanah diri sendiri. Menjaga segala Allah perintahkan kepada kita lah. Jaga solat, amanah dengan solat, amanah dengan puasa, amanah dengan apa lagi. Segala bentuk amalan yang kita buat tu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib-wajib ni. Kalau kita mungkin amanah, kita bukan orang beriman lah. Okay, dan juga menjaga janji. Wa'ahdihim ra'un. Iaitulah orang yang menjaga janjinya. Itulah termasuk daripada kalangan orang-orang yang beriman. Wa'ahdihim ra'un. Kita kadang janji kita bukan main lagi buat janji, tapi kita tak tunaikan. Jadi tuan-tuan kena tengok pahalusi balik. Okey, kemudian apa lagi? Golongan yang keenam. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Golongan yang keenam. Serta orang yang memelihara solatnya. Allah tak bawah sikit. Allah kata orang yang, siapakah orang beriman? Orang yang menjaga solatnya. Menjaga solat dengan apa? Menjaga segala tertib solat dan sebagainya. Fikiran kita hanya tumpu kepada Allah. Inilah orang yang beriman. Seterusnya yang ke berapa? 7 lah. Wa ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Ini adalah tafsir dia. Saya tak pasti tafsir dia macam mana. Okey, ada lagi tak? Okey, ada berapa tadi? 7. Yang tu je. 7 golongan. Yang pertama tadi, orang yang khusyuk dalam solat. Kemudian orang yang jaga tutur perbuatan dia daripada perkataan perkara. Yang kedua, yang ketiga, orang yang bayar zakat. Kemudian orang yang menjaga kemaluan. Yang keempat, yang kelima, orang yang jaga amanah dan janji. Kemudian orang yang menjaga solat. Ada berapa ni tuan? 7 ke 6? Ada berapa? Boleh kira balik tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. 6 golongan ni Allah sebut. Siapakah orang yang beriman? Inilah orang-orang yang beriman. 6 golongan ni. Kena ingat lah. Bagilah kita hafal. Pokoknya kita hafal ayat ni sampai ni. Ayat ke-9 ni. Wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ajar anak-anak kita hafal. Ayat 1 sampai 9. Siapa orang beriman? Kita boleh cerita balik lah. Ada 6 golongan orang beriman. Inilah antara dia. Ini kalau kita dapat jaga ni, insyaAllah kita menjadi orang-orang beriman, iaitu kita masuk syurga Firdaus, insyaAllah. Itulah harap-harapnya. Okey, itu daripada surah Al-Mu'minun. Banyak kita tafsir tadi kan. Di permulaan surah cerita mereka yang berjaya. Tadi kita tengoklah tadi.
Di penghujung surah Al-Mu'minun juga ada apa? Mereka yang tidak berjaya, orang yang tak beriman pun Allah cerita kat dalam surah ni. Boleh serak balik lah, boleh tengok balik. Tema surah ni perbezaan antara ciri-ciri orang yang beriman dan kesudahan bagi mereka yang kafir. Surah ini juga menyebut bagaimana untuk mengenal hati yang baik dan amalan yang dilakukan adalah ikhlas, iaitu apabila mendengar ayat Allah, hati mereka menjadi gentar dan terus melaksanakan perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Ini cerita tentang ciri-ciri orang beriman ni lah. Apa amalan-amalan dia, kenal hati yang baik. Apabila dengar ayat Allah ni, hati mereka terus gentar. Dan ni kita, kalau kita baca Quran ni, ayat Allah ni, hati kita gentar tak? Tak gentar, tak rasa apa kan? Sebab apa? Sebab kita tak faham makna, kita tak faham maksud. Sebab tu kalau better kalau baca Quran ni, baca maksud dia. Baru kita, Allah. Try tuan-tuan, try amalkan lepas ni. Baca satu ayat, kita baca satu tafsir. Lepas tu kena ada Quran tafsir. Quran tafsir. Quran tafsir, kita baca satu, kita tengok satu. Kita tengok maksud dia. Baca satu ayat, tengok makna satu ayat. InsyaAllah kita boleh faham. Barulah kita rasa gentar. Kita rasa gentar apa Allah nak sampaikan kepada kita ni. Ni kita baca saja tak faham tak? Tak faham. Kita tak faham. Baca bagi maksud. Sekali maksud. Try lah amalkan. InsyaAllah rasa lain sikit baca Quran. Okay, habis surah Al-Mu'minun. Kemudian surah An-Nur. Surah An-Nur. Surah An-Nur ayat ada 64 ayat. Okay. Surah An-Nur ni macam mana tuan-tuan? Surah An-Nur cerita pasal apa? Kalau nak disimpulkan, surah An-Nur ni banyak tentang nasihat, banyak tentang kisah-kisah tu perempuan. Banyak surah An-Nur ni macam tu. Dinamakan An-Nur kerana menyebut tentang cahaya ilahi, iaitu wahyu Allah yang ni Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak berkisah tentang nilai, pergaulan akhlak. Itulah. Banyak cerita tentang nilai-nilai orang Islam ni, macam mana pergaulan kita sesama orang Islam, macam mana. Terdapat kisah kesucian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kita boleh tengok kisah Sayyidatina Aisyah, tak silap saya, kisah tentang Allahumma salli alaihi wasallam, tak ingat tentang hak Nabi yang Sayyidatina Aisyah yang dituduh tu kot, dituduh membuat perbuatan zina tu, tak silap saya lah. Nanti kita boleh check balik lah kesucian Sayyidatina Aisyah, tak silap cerita pasal tu lah. Menjelaskan bagaimana untuk melindungi masyarakat daripada melakukan perkara yang buruk. Peringatan untuk tidak mudah menyebarkan perkara buruk, peringatan untuk tidak mengikuti jejak langkah syaitan, memperbaiki solat dan mengimrahkan rumah Allah. Juga disebut dalam surah An-Nur ni. Kena perbaiki solat. Sebab solat ni kunci utama tuan-tuan. Solat ni kunci utama untuk segala hal dari kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tu jadi macam tak betul sikit, check balik solat kita. Check balik solat kita. Solat kita tu betul tak betul, cukup tak cukup kita semayang sehari semalam. Adakah kita solat sekadar hanya untuk melepaskan yang wajib, ataupun betul-betul kita betul-betul kita beribadah kepada Allah. Kena check balik. Kadang-kadang kalau harian kita tak apa nak betul itu, kena check balik lah solat kita. Kemudian apa lagi? Dinyatakan dalam surah An-Nur ni 3 kewajipan apabila tersebarnya keburukan. Yang pertama, bersangka baik, dapatkan bukti dan tidak tergesa-gesa. Ni antara intipati dia lah. Kemudian menjaga kemaluan dengan cara jaga mata, telinga, mulut, tangan dan hati. Ni untuk elak daripada zina lah tuan. Zina. Nak elak daripada zina, kena jaga apa? Jaga mata daripada melihat benda-benda yang buruk. Menjaga telinga daripada mendengar-mendengar yang buruk juga. Mulut dan tangan dan hati. Semua ni kena jaga untuk elakkan berzina. Jadi inilah yang digambarkan dalam surah An-Nur. Saya kira mengenai rumusan dan mengenai tentang akhlak lah. Akhlak orang Islam, nilai-nilai orang Islam tu macam mana. Inilah terdapat dalam surah An-Nur. Nama pun surah An-Nur, surah yang bercahaya. Cahaya apa? Cahaya daripada Allah ni lah. Hidayah daripada Allah, wahyu daripada Allah. Untuk macam mana Allah nak terang cahaya kehidupan seorang tu, mengenai perbuatan dia, pergaulan dia, akhlak dan sebagainya. Itu surah An-Nur. Jadi adakah kita dah dapat nur daripada Allah ataupun tidak? Tu kena tanya diri balik lah. Kena tanya diri balik. Okey, seterusnya surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan.
Iaitulah yang macam saya kata tadi, Furqan ni maksudnya perbezaan. Perbezaan macam mana tu? Dia tak banyak, ada 20 ayat je. Tema daripada surah Al-Furqan ni ialah Al-Quran sebagai pemisah antara hak dan yang batil. Jadi Furqan ni merupakan Furqan ni juga salah satu daripada nama Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran nama dia Al-Furqan. Kita tak sebut Al-Quran tak mau. Contohlah ni apa suruh anak kita ambil. Nak ambil Ustaz Al-Furqan. Nak fikir apa dia Al-Furqan? Al-Furqan tu adalah nama Al-Quran. Iaitulah pemisah antara hak dan yang batil. Iaitulah satu kitab. Satu kitab ni dinamakan Al-Furqan sebab apa? Ni ialah pemisah antara hak dan batil. Inilah kita punya buku teks. Buku teks orang Islam ni lah. Buku teks orang Islam, iaitulah Al-Quran. Al-Quran ni lah yang akan memandu kita ataupun membezakan kita yang mana baik dan yang mana buruk. Semua Allah cerita dalam ni. Ni buku teks kita. 1400 tahun dah buku teks ni. 1400 tahun dah. Tak ada yang boleh ubah ataupun tak ada orang boleh tambah dan sebagainya. Inilah teks daripada 1400 tahun yang lalu. Jadi surah Al-Furqan ni juga ada dinamakan dalam surah. Itulah surah Al-Furqan. Pemisah antara hak dan yang batil. Bermula dengan cerita orang musyrikin dan ditutup dengan kisah orang yang bertakwa. Jadi kita nampaklah perbezaan. Cerita orang yang musyrikin macam ni. Cerita orang bertakwa macam ni. Boleh cek balik tafsir. 20 ayat je, tak banyak, 20 ayat je. Itulah tuan. Antara intipati dalam juzuk ke 18. Ni ada 3 surah ni. Okey, boleh faham tak noh? Ni ada soalan apa? Mendiang mother-in-law seorang yang baik tapi dia pergi dalam keadaan kafir. Macam mana anak nak doakan dia? Hati dia tak buka nak masuk Islam. Walaupun saya pernah bertanya kita. Itulah nak buat macam mana? Puan Su, kita dah bagi dia pilihan. Nak Islam ataupun tidak. Jadi tak apalah. Doa je lah. Mungkin diringankan azab. Nak sebut azab tu pun ni mak betul kan. Jadi macam nak buat macam mana? Dia tak terbuka hidayah. Mungkin asbab doa kita sebagai menantu ataupun anak, cucu-cucu kita doalah. Mungkin dengan sebab doa kita tu dikurangkan nak sebut azab ni tak syok kan, rasa macam kasar sikit. Tapi macam tu lah. Macam tu. Sedangkan Abu Talib bukan Islam. Bapa saudara Nabi. Abu Talib tak Islam. Tetapi setiap hari Isnin dikurangkan azab Abu Talib tu. Sebab apa? Sebab dia pernah bantu Nabi. Tu. Nabi doa kat dia. Nabi doa. Kita kena ikut lah cara Nabi. Kita dah bagi pilihan kat dia, tapi dia dah sendiri tak nak buat macam mana tuan-tuan. Macam tu lah. Okay, saya kata sekadar tu dulu kot yang saya punya share. Ada apa-apa soalan tak? Jangan soalan yang mana boleh jawab, saya jawab lah. Yang mana tak boleh tu, kita kena tengok check balik. Boleh check balik. Itu kot saya sharing saya untuk dua surah ni. Dua juzuk, dua juzuk. Juzuk 17 dan 18. Ada yang nak ke file ni? File ni ada ni, sinopsis daripada juzuk 1 sampai juzuk 30. Nanti saya bagi kat Puan Su boleh forward kot. Ni semua ada ni, daripada 1 sampai ke 30. Tu dia. Nanti saya forward lah kat Puan Su. Boleh sebar-sebarkan sinopsis ataupun tadabbur juzuk-juzuk ni. Okay, ada apa lagi tuan-tuan? Boleh. Saya share. Sekarang kok saya share. Sekarang. Saya dah share dah kat grup HCI ni. Sekejap. Okay, saya dah share kat Puan Su. Nanti Puan Su boleh edit-editkan lah. Pada kawan-kawan. Okay, ada apa lagi tak tuan-tuan? Tak ada apa lah. Kita tak ada apa, itulah. Saya sebahagian pada AJK pada Ihya Ramadan. Saya mengucapkan terima kasih lah pada tuan-tuan dan puan yang mana sudi untuk melengkapkan juzuk ke-17 dan 18 untuk bahagian di unit di siswa lah. Itulah di unit kaunseling, sukan dan juga unit kurikulum. Jadi lepas ni saya pun ada lagi amanah lagi 2 juzuk di bendahari dan fasiliti, insyaAllah. Ni saya akan pergi ke sana pula lah. Okay tuan-tuan, sekadar tu dulu.
Jangan lupa khatam majlis khatam Al-Quran kita insya-Allah pada 5 bulan Mei kah? 5 bulan Mei. Betul lah 5 bulan Mei. InsyaAllah minggu depan. Rabu minggu depan majlis khatam Quran dan juga majlis penutup Ihya Ramadan. Rasa sat je. Lepas tu rasa macam baru buat majlis pancaran. Cik Aina kita. Ni dah nak menutup lah minggu depan. Allah, cepat sungguh masa berlalu. 5 bulan, tak raya lagi lah minggu depan lagi baru raya. Minggu depan ni hanya majlis penutup Ihya Ramadan. Kita buat penutup sikit, kita buat khatam Quran. Khatam Quran yang kita baca ni lah, ramai-ramai ni. InsyaAllah. Turut hadir. Live ya, live di YouTube. InsyaAllah. Tu sekadar tu dulu. Apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu daripada diri saya sendiri. Saya rasa sekadar tu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.